Assalamualaikum, dah ada idea ke nak buat apa untuk berbuka hari ni? Kalau belum, jom kita cuba buat kuih puteri mandi. Kalau nak tahu macam mana saya buat resepi ni, jom tengok video ni sampai habis. Okey, bahan utama untuk kuih ni adalah tepung pulut. Yang ni saya gunakan cap 3 kambing sebab yang tu je ada kat kedai masa saya beli. So nak guna brand lain pun boleh juga. Saya akan masukkan juga sedikit tepung gandum. Jenama tepung gandum yang selalu saya gunakan adalah cap sawo. Okey, bahan yang kita perlukan untuk menyalut kuih puteri mandi ni adalah kelapa parut. Kalau boleh ambil yang putih je. Kemudian kita perlukan juga sedikit gula Melaka ataupun gula kabung. Boleh juga masukkan sedikit daun pandan kalau ada. Tak ada pun tak apa. Untuk puteri mandi yang berkuah, saya akan gunakan santan kotak. Kalau ada santan segar, lagi sedap. Dan kita perlukan sedikit pewarna untuk menjadikan kuih puteri mandi ni lebih meriah. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, jom kita start buat dia punya puteri-puteri dulu. Tepung pulut ni saya gunakan lebih kurang dalam 2 cawan. Kalau nak buat banyak boleh lebihkan, nak kurangkan pun boleh. Nanti kita akan adjust pada air dia. Kemudian masukkan 1 sudu tepung gandum untuk menjadikan kuih puteri mandi ni lebih kental. So nanti bila masak taklah kuih tu terlalu lembik. Lepas tu boleh letakkan sedikit garam. Kemudian kita boleh masukkan air sikit demi sikit. Air tu saya gunakan lebih kurang dalam 200 ml. Hampir 1 cawan tapi tak habis pun sebenarnya. Kita masukkan air tu sikit-sikit sambil uli ataupun kacau adunan ni. Kita perlu uli adunan ni sampai dia menjadi dough yang lembut dan tak melekat pada tangan. So hasil dia akan jadi lebih kurang macam ni. Dia boleh dibentuk dengan cantik. Kalau dah terlebih air dan lembik, kita boleh tambah sedikit tepung pulut ke dalam adunan ni. Lepas tu boleh bahagikan adunan kepada beberapa bahagian untuk diletakkan pewarna. Tapi kalau tak nak letak pewarna, kita boleh terus bentukkan adunan ni menjadi bulat-bulat. Bila dah letakkan pewarna, kita boleh uli lagi dough ni sampai dia sekata dengan warna tu tadi. Okey, bila dah siap semuanya, kita boleh bentukkan dough ni menjadi kecil-kecil untuk dimasak. Untuk saiz dough tu tak kisahlah nak buat besar mana. Kalau saya suka buat kecil-kecil supaya mudah untuk dimakan. Tapi selalunya makin lama buat makin besar pula saiz dia. Kalau dah nak cepat siap macam gitulah kan. Okey, bila dah bulatkan tadi, kita boleh tekan sikit kat bahagian tengah supaya bentuk dia jadi macam ni. Sambil bulatkan dough tadi, kita boleh panaskan air dulu. Bila air dah mendidih, kita boleh terus kukuskan puteri-puteri ni semua. Okey, untuk mengukus kuih ni tak perlu lama, lebih kurang dalam 2 ke 3 minit je. Bila nampak semua kuih-kuih tadi dah timbul, maksudnya dia dah masak. Lepas tu boleh terus angkat. Tapi sebelum tu kita perlu sediakan dulu air sejuk ataupun air yang berais untuk kita masukkan kuih ni kat dalam air tu. Kita perlu letak kuih kat dalam air sejuk macam ni supaya kuih tu tak melekat antara satu sama lain. Sementara tu, boleh subscribe dulu YouTube channel kami. Boleh follow kami dekat Facebook, dekat Instagram dan juga TikTok. Lepas tu boleh like, komen dan share semua video-video kami. Okey, sekarang kita sediakan dia punya kelapa parut dulu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah gula kabung ataupun gula Melaka. Kemudian masukkan kelapa parut dan kita boleh perasakan dengan sedikit garam. Kalau nak jadikan inti kelapa ni lebih wangi, boleh letakkan daun pandan. Dan akhir sekali boleh letakkan sedikit air. Air tu boleh letak sikit-sikit. Kalau nampak kelapa ni terlalu kering, boleh tambahkan lagi air. Kita kacau sampai semua bahan-bahan ni sebati dan semakin pekat. Kalau nak lebih manis, boleh juga tambahkan gula putih. Sebab selalunya gula Melaka ni dia tak terlalu manis sangat. So kalau nak lebih manis, boleh letakkan gula putih. Okey, bila inti tadi dah masak, kita boleh masukkan kuih-kuih tadi. Kita gaul sampai inti tu rata pada keseluruhan kuih-kuih tu. Okey, dah siaplah kuih puteri mandi ni. Tapi yang ni versi kering. Sebenarnya puteri mandi ni ada satu lagi versi, iaitu versi yang berkuah. So sekarang jom kita tengok macam mana nak buat dia punya kuah pula. Okey, bahan yang kita perlukan adalah santan. Disebabkan saya guna santan kotak, so saya tambah sedikit air supaya kuah ni tak terlalu pekat. Kemudian boleh letakkan sedikit garam untuk menjadikan kuah ni lebih berlemak. Untuk kuah ni pun boleh masukkan daun pandan supaya dia jadi lebih wangi. Akhir sekali boleh masukkan gula. Untuk gula ni boleh gunakan gula putih ataupun gula Melaka. Nak guna dua-dua pun boleh juga. Sukatan gula tu kita boleh adjust mengikut selera kita sendiri. Kita kacau dan tunggu sampai santan tu mendidih dan masak. Bila dah masak, baru kita masukkan kuih-kuih yang kita dah kukus tadi. Bila dah masukkan kuih tu, kita boleh masak lagi lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. Lepas tu dah siap. Puteri mandi versi berkuah ni ada juga orang panggil dengan nama bubur puteri mandi. So terpulanglah nak buat yang mana satu, sama ada yang versi kering ataupun versi berkuah. Kalau saya lebih suka versi yang berkuah tu sebab rasa dia lebih lemak. Kalau nak buat dua-dua pun boleh juga sebab cara nak buat dia senang je. Okey, itu je daripada saya. Jangan lupa cuba resepi yang saya kongsikan ni.
Kuih ni memang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai pemanis mulut semasa berbuka. Okey, itu je daripada saya, Nazzatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.